Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Wan Arifin bin Wan Yon. Dalam video ini, kami akan membentangkan tugasan kami yang bertajuk Warisan Bertulis Sarawak, iaitu Sijil Kahwin. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Dorothy Tasha, Hayani Akila, saya Nur Yasmin binti Arsyad, Nur Atira, Sharifah Nur Ayuni, Minartri, Nur Nadia dan Nur Yasmin Muhammad Ali. Pembentangan ini mengandungi pengenalan, objektif kajian, skop kajian, tinjauan literatur, metodologi kajian, dapatan kajian, kesimpulan dan lampiran. Pengenalan. Warisan dapat diartikan sebagai sebuah peninggalan pusaka masa lampau yang diteruskan ke masa kini dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warisan itu sendiri mempunyai komponen budaya dan ekologi. Warisan juga dapat ditemui dalam bentuk tulisan. Dokumen adalah termasuk dalam warisan seperti sijil kahwin. Sijil kahwin adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh negara yang membuktikan sahnya suatu perkahwinan. Tajuk tugasan adalah sijil perkahwinan. Perkataan sijil berasal daripada perkataan akar bahasa Arab iaitu sajalah yang bermaksud rekod atau catat sesuatu. Perkahwinan ialah penyatuan dua orang yang rohani dan diiktiraf secara sah, dan sijil perkahwinan adalah penting untuk mendokumentasikan dan mengesahkan hubungan ini. Ia adalah rekod rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan yang menyediakan bukti perkahwinan yang diiktiraf secara sah. Sijil perkahwinan adalah bukti undang-undang perkahwinan yang membawa tanggungjawab atau bukti penting dalam masalah undang-undang dan pentadbiran. Sijil perkahwinan merangkumi pelbagai maklumat di mana maklumat pasangan adalah bahagian yang paling penting dalam sijil perkahwinan. Ia mengandungi keseluruhan nama sah kedua-dua pihak dalam perkahwinan, memastikan pengenalan dan penyimpanan rekod yang betul. Tarikh dan tempat lahir individu juga boleh ditambah untuk mengesahkan identiti mereka. Butiran perkahwinan sijil mengandungi butiran khusus mengenai majlis perkahwinan. Ini meliputi tarikh, masa dan lokasi perkahwinan. Bandar, daerah dan negeri tempat perkahwinan itu dilakukan turut dirangkum di dalam butiran perkahwinan tersebut. Selain itu, maklumat pendaftaran diperlukan untuk sijil perkahwinan. Ia selalunya disertakan dengan nombor pendaftaran atau nombor rujukan yang disediakan oleh badan pengeluar. Nombor-nombor di dalam sijil kahwin ini akan memudahkan dokumen tersebut direkodkan di dalam rekod pendaftar, serta membolehkan untuk pasangan mendapatkan semula dokumen tersebut dengan cepat apabila perlu, berdasarkan lokasi dan nombor rujukan yang telah didaftar. Sijil perkahwinan adalah penting kerana ia adalah dokumen undang-undang rasmi yang mengesahkan penyatuan dua orang dalam perkahwinan. Ia termasuk maklumat penting tentang pasangan, butiran majlis perkahwinan, keterangan saksi, semua materai dan tanda tangan yang diperlukan. Seterusnya, pernyataan masalah. Pada dasarnya, kajian lapangan ini dilakukan berdasarkan beberapa pernyataan masalah yang timbul seperti kerelevanan warisan bertulis kepada peradaban negara, tahap kesedaran tentang warisan bertulis, kaedah penjagaan warisan bertulis, cabaran penjagaan warisan bertulis Sarawak di era pemodenan dan impak warisan tulisan tersebut kepada generasi muda. Oleh itu, kajian lapangan ini dilakukan dengan memfokuskan kepada salah satu warisan bertulis yang berada di Sarawak iaitu sijil kahwin lama. Pemilihan sijil kahwin sebagai bahan kajian bukanlah suatu perkara yang biasa dibincangkan, lebih-lebih lagi dalam melihat sijil kahwin sebagai sebuah warisan. Perkara ini telah mendorong kepada sebuah permasalahan di mana tahap kesedaran masyarakat tentang nilai warisan ini masih lagi pada tahap yang rendah. Akibat kebanyakan golongan masyarakat pada zaman ini tidak menitik beratkan tentang evolusi sijil kahwin. Akhir sekali, keadaan ini akan menyukarkan pemeliharaan warisan tempatan ini sekaligus meningkatkan kebarangkalian bagi warisan ini pupus di telan zaman. Terdapat 3 persoalan kajian yang dikemukakan dalam kajian ini. Yang pertama ialah, apakah sejarah warisan bertulis Sarawak iaitu sijil kahwin yang berusia 50 tahun ke atas? Yang kedua, apakah perbandingan di antara sijil kahwin lama dan sijil kahwin baharu? Dan yang ketiga ialah, apakah kepentingan penjagaan sijil kahwin sebagai warisan bertulis Sarawak? Terdapat 3 objektif kajian utama dalam kajian ini. Antaranya ialah mengkaji warisan bertulis Sarawak yang berusia 50 tahun ke atas. Yang kedua, mengenal pasti perbandingan antara sijil kahwin lama dan sijil kahwin baharu.
Dan yang ketiga, menganalisis kepentingan penjagaan sijil kahwin sebagai warisan bertulis Sarawak. Signifikan kajian. Kajian ini penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya dan sejarah di Sarawak, terutamanya dalam mengkaji warisan bertulis yang berusia 50 tahun ke atas. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti perbandingan antara sijil kahwin lama dan sijil kahwin baru. Kajian ini juga dapat memberi gambaran tentang bagaimana proses pensijilan perkahwinan telah berubah dari semasa ke semasa. Jadi, ini adalah perubahan daripada sosial sekeliling, iaitu perubahan seperti perkembangan dalam tulisan Jawi, cara-cara pemeliharaan warisan bertulis dan perkembangan sistem pernikahan. Kajian ini juga penting dalam meluaskan pengetahuan tentang budaya, sejarah dan perubahan sosial di Sarawak melalui analisis warisan yang bertulis, khususnya melalui sijil perkahwinan yang dipilih menjadi bahan kajian kami. Ini adalah konsep asas yang pertama, iaitu sijil kahwin. Sijil merujuk kepada dokumen bertulis atau bercetak yang digunakan sebagai rekod atau bukti. Perkahwinan pula dilihat sebagai satu peringkat awal atau asas dalam pembinaan keluarga. Perkahwinan dari segi bahasa didefinisikan sebagai himpunan, pengumpulan, pencantuman, persetubuhan dan akad. Dari segi istilah, perkahwinan sebagai satu akad yang menghalalkan pergaulan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan muhrim. Konsep sijil perkahwinan adalah dokumen rasmi yang mengesahkan status perkahwinan sesebuah pasangan di sisi undang-undang. Sijil perkahwinan merangkumi pelbagai maklumat kedua pasangan, tarikh perkahwinan, tempat perkahwinan, agama, status kewarganegaraan dan lain-lain. Untuk pengeluaran dokumen sijil perkahwinan merupakan tanggungjawab dari Jabatan Pendaftaran Negara bagi yang bukan agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri bagi yang beragama Islam di bawah Akta Membaharui Undang-Undang. Ini adalah konsep asas yang kedua, iaitu pemeliharaan warisan bertulis. Konsep pemeliharaan merupakan langkah-langkah atau tindakan yang dilakukan bagi menyelenggara bahan sejarah. Warisan pula merujuk kepada suatu diwarisi, sesuatu yang turun-temurun atau sesuatu peninggalan dari generasi sekarang kepada generasi yang akan datang. Objek boleh dirujuk sebagai mana-mana benda purba boleh alih, warisan kebudayaan ketara, warisan kebudayaan tidak ketara dan objek bersejarah, tetapi tidak termasuk harta karun. Bertulis merujuk kepada sesuatu yang mempunyai tulisan atau ada tulisannya seperti lakaran. Warisan objek bertulis juga merupakan salah satu bahan dokumen yang penting yang digunakan bagi menceritakan sejarah silam atau sejarah sesuatu objek. Hal ini kerana sijil kahwin dapat membincangkan aspek bukti perkahwinan, asal-usul, status kewarganegaraan dan sebagainya. Berdasarkan kajian lapangan ini, skop kajian telah dihadkan dan terhad kepada 4. Yang pertama ialah warisan bertulis di Sarawak, iaitu sijil perkahwinan dengan menekankan maklumat-maklumat yang terdapat di dalamnya termasuk jenis tulisan dan bahasa yang digunakan. Dalam kajian ini, penelitian dalam cara penulisan sijil perkahwinan tersebut akan diteliti oleh para penyelidik. Yang kedua, iaitu objek warisan bertulis yang berusia 50 tahun ke atas sahaja. Kajian yang dilakukan oleh para penyelidik telah ditumpukan kepada sekeping sijil perkahwinan yang telah berusia 60 tahun. Yang ketiga ialah perbandingan sijil kahwin lama dan sijil kahwin baru. Para penyelidik akan membuat perbezaan dan analisis terutamanya dalam membandingkan maklumat dan ciri-ciri penting bagi kedua-dua sijil tersebut. Dan yang terakhir, maklum balas oleh individu yang mempunyai sijil perkahwinan lama sahaja. Oleh sebab kajian ini memerlukan bukti secara fizikal, iaitu sijil perkahwinan lama yang telah berusia lebih dari 50 tahun, maka responden yang dipilih merupakan seorang individu yang memiliki sijil tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan lagi para penyelidik untuk melakukan sesi temu bual sekaligus bagi mendapatkan maklumat secara lebih terperinci dan jelas. Tinjauan literatur adalah penulisan internet perkembangan Jawi di Sarawak.
Ini membuktikan bahawa perkembangan Islam di Sarawak melalui institusi pendidikan memiliki hubungan erat dengan perkembangan tulisan Jawi. Pendidikan agama yang diberikan oleh institusi pendidikan membantu memperluas pemahaman dan penggunaan tulisan Jawi sebagai alat untuk membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dengan skrip Jawi. Ini adalah jurnal dan artikel yang ditulis oleh Abdul Razak 2023 menjelaskan bahawa kebanyakan orang Melayu Sarawak sekitar abad ke-19 didedahkan kepada asas pendidikan Islam tanpa mengutamakan ilmu keduniaan yang lain iaitu bacaan Al-Quran dan kemahiran membaca serta menulis Jawi. Hal ini juga menunjukkan bahawa perkembangan Islam di Sarawak sangat terkait dengan kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Brunei pada saat itu. Perkembangan tulisan Jawi di Sarawak yang ditulis oleh Saimi 2022 dikemukakan bahawa terdapat manuskrip Jawi yang berkaitan dengan pelantikan James Brooke sebagai Governor Sarawak pada tahun 1841 dan 1842 serta cacatan dari Rodney Munday, Hook Low and John C. menekankan tentang strategi atau cara Sarawak mempertahankan penggunaan perundangan Islam walaupun di bawah pemerintahan Brooke. Ini jelas terbukti bahawa tulisan Jawi telah lama wujud di Sarawak sebelum kedatangan Brooke. Kepentingan tulisan Jawi. Perkembangan ini membantu meningkatkan kesegaran tentang pelbagai budaya dan kefahaman tentang sejarah di Sarawak. Kesan daripada perkembangan ajaran Islam tersebut adalah hasil daripada hubungan perdagangan dan aktiviti dakwah yang berlaku serta sistem perundangan. Sekarang saya akan membentangkan 4.2 iaitu pemeliharaan warisan bertulis yang dikaitkan dengan pemeliharaan manuskrip di Sarawak. Definisi pemeliharaan adalah proses memelihara sumber warisan supaya kurang terdedah kepada faktor-faktor yang boleh membawa kepada kerosakan bahan bercetak dan bukan bercetak. Manakala, pemeliharaan manuskrip dikaitkan dengan satu usaha untuk mengekalkan keaslian dan integriti manuskrip agar dapat diakses oleh generasi akan datang serta membantu dalam mengukuhkan identiti negara. Antara pihak yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan manuskrip di Sarawak adalah Jabatan Museum Sarawak, Perpustakaan Negeri Sarawak dan Majlis Adat Istiadat Negeri Sarawak. Jabatan Museum Sarawak dilihat sebagai kunci utama dalam memainkan peranan untuk memelihara manuskrip di negeri Sarawak. Buktinya, Jabatan Museum Sarawak telah bertanggungjawab dalam menyimpan manuskrip-manuskrip penting yang berasal dari Sarawak sejak tahun 1800. Walau bagaimanapun, jabatan tersebut menghadapi pelbagai cabaran dalam memelihara manuskrip, antaranya ialah kekurangan sumber dan kemahiran pemeliharaan. Antara kepentingan memelihara manuskrip adalah yang pertama, sumber penyelidikan dan pendidikan. Manuskrip yang dipelihara dengan baik adalah sumber yang berharga untuk penyelidikan dan pendidikan. Ia menyediakan maklumat penting bagi penyelidik, sarjana, pelajar dan individu yang berminat dalam sejarah. Yang kedua, daya tarikan pelancong. Manuskrip yang mempunyai nilai sejarah budaya atau sastera yang tinggi boleh menarik perhatian pelancong dari dalam dan luar negara. Pemeliharaan manuskrip dengan baik dan mempersembahkannya dengan betul boleh meningkatkan potensi pelancongan dan menyumbang kepada ekonomi masyarakat dan negara. Yang ketiga, mengekalkan nilai seni estetika. Selalunya, manuskrip mempunyai nilai seni yang tinggi kerana keindahan tulisan tangan, gambar atau reka bentuk artistik. Jika dipelihara dengan baik, ia akan membantu mengekalkan integriti estetik dan keaslian karya seni yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir, melestarikan sejarah. Manuskrip selalunya merupakan dokumen sejarah yang penting. Maklumat yang terkandung dapat memberikan pemahaman terperinci tentang peristiwa sejarah, kehidupan seharian dan pemikiran komunal pada masa lalu. Seterusnya, dokumentasi rasmi tentang sijil perkahwinan. Sijil perkahwinan adalah dokumen rasmi yang mengesahkan perkahwinan antara dua individu yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri atau Jabatan Pendaftaran Negara sebagai bukti sah bagi status perkahwinan sesebuah pasangan di sisi undang-undang.
sijil perkahwinan adalah wajib di bawah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Akta 164 dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 Akta 303 dan digunakan sebagai dokumen rasmi oleh pelbagai agensi kerajaan seperti Jabatan Immigration, Jabatan Tanah dan Daerah dan agensi pekerjaan. Dalam tinjauan literatur dari rujukan jurnal dan artikel, ketiga-tiga penulis ini telah menerangkan pentingnya sijil perkahwinan kerana ia memberikan pengesahan undang-undang melindungi hak-hak perkahwinan serta menjaga kestabilan keluarga dan institusi perkahwinan. Ia juga diiktirafkan oleh institusi dan agensi kerajaan serta diperlukan dalam tuntutan hak-hak dan keperluan sosial dalam masyarakat. Selain itu, kedua-dua penulis mengatakan bahawa Sarawak memiliki banyak tinggalan warisan objek bertulis yang kaya dengan etik dan budaya seperti kepelbagaian manuskrip, dokumen sejarah dan surat-surat yang sering kali menggunakan tulisan Jawi dan lalu mengaplikasikannya dalam kajian objek warisan bertulis Sarawak. Jadi, sijil perkahwinan bertulisan Jawi yang lama adalah merupakan salah satu tinggalan warisan zaman berzaman yang mempunyai nilai amat tinggi di dalam masyarakat dan mempunyai unsur pengaruh Islam pada ketika masa dulu serta wujudnya warisan budaya Melayu. Dengan itu, penyidik telah mengkaji sijil perkahwinan tempatan yang bertulisan Jawi dan berusia 60 tahun dimiliki oleh Puan Saunah binti Mahidin yang berumur 79 tahun dan berasal dari Kampung Setunggang Lunduk, Sarawak. Menurut Sabaria dan Ilmilia 2013 menekankan bahawa pemeliharaan manuskrip adalah amat penting demi memastikan kelangsungan maklumat, mengekalkan sejarah warisan dan budaya tempatan dan seterusnya akan dapat memperkasakan bangsa di dalam sesebuah negara. Oleh itu, penyimpanan dan penjagaan bahan sejarah seperti sijil perkahwinan bertulisan Jawi haruslah dijaga dengan lebih rapi dan teliti kerana sifatnya yang sangat rapuh. Kaedah penyelidikan yang digunapakai dalam kajian ini adalah kaedah kualitatif yang melibatkan temu bual bersama responden dan pemerhatian terhadap sijil-sijil nikah yang dikaji. Bagi kaedah pengumpulan data pula, kaedah yang telah diaplikasikan ialah dengan menemu bual responden untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai sijil nikah. Kaedah seterusnya ialah dengan mendapatkan sijil nikah lama dan sijil nikah moden. Kaedah ini adalah untuk meneliti aspek-aspek yang dapat diperhatikan pada sijil-sijil tersebut. Kaedah analisis data yang digunakan untuk kajian ini adalah berbentuk perbandingan dan analisis sejarah sebagai sumber utama. Kedua-dua kaedah ini berperanan untuk memahami perbezaan dan persamaan antara sijil perkahwinan lama dan terkini serta sejarah penggunaan tulisan Jawi di Sarawak. Sumber kedua ialah internet dan pelbagai sumber ilmiah juga telah digunakan untuk memperkukuhkan lagi bukti dan fakta yang diperolehi untuk kajian ini. Dapatan kajian. Objektif pertama ialah mengkaji warisan bertulis Sarawak yang berusia 50 tahun ke atas. Sijil perkahwinan berusia 50 tahun menggambarkan persekitaran undang-undang dan peraturan perkahwinan, termasuk prosedur pendaftaran dan pelesenan sijil perkahwinan. Kajian ini bertujuan untuk menjadikan sijil perkahwinan ini suatu penyelidikan dan pengajaran. Kita boleh memahami konteks sejarah, budaya sosial atau saintifik masa lalu melalui penyelidikan dan analisis lanjut. Bahan warisan bertulis ini boleh menawarkan pandangan penting tentang evolusi masyarakat dan kejadian sejarah. Kajian ini juga dapat mentafsir semula atau meneliti semula peristiwa atau ideologi tertentu. Adalah satu lagi faedah mempelajari warisan bertulis yang berusia lebih daripada 50 tahun. Dengan pengetahuan dan perspektif yang dipegang pada masa ini, perspektif masa lalu boleh dianalisis semula. Mempelajari warisan bertulis yang berusia lebih daripada 50 tahun untuk mendigitalkan dan meningkatkan kebolehcapaian adalah satu lagi matlamat penting. Bahan boleh diarsipkan dengan lebih baik, dilindungi daripada kemerosotan fizikal dan dikongsi dengan lebih meluas melalui internet dengan ditukar kepada bentuk digital. Ia boleh membolehkan orang ramai di seluruh dunia mengakses sejarah dan mempelajarinya tanpa perlu berada di lokasi penyimpanannya.
Dapatan kajian berdasarkan objektif yang kedua ialah mengenal pasti perbandingan antara sijil kahwin lama dan sijil kahwin baharu. Antara perbandingan yang dapat diperoleh dari aspek isi kandungan ialah jenis tulisan yang digunakan. Sijil nikah lama menggunakan tulisan Jawi, manakala sijil nikah moden menggunakan tulisan bahasa Melayu. Kedua, nama sijil. Nama sijil nikah lama ialah keterangan bernikah, manakala sijil nikah baharu bernama Surat Perakuan Nikah. Seterusnya, maklumat yang dipaparkan pada kedua-dua sijil adalah berlainan. Namun, maklumat yang terdapat pada sijil nikah moden adalah lebih relevan berbanding dengan sijil nikah lama. Paparan maklumat sijil nikah baharu juga adalah lebih kemas berbanding dengan sijil nikah lama. Dari aspek fizikal pula, sijil nikah lama menggunakan paparan potret, manakala sijil nikah baharu menggunakan paparan landscape. Seterusnya, jenis kertas yang digunakan untuk sijil nikah baharu adalah lebih berkualiti berbanding sijil nikah lama. Akhir sekali, jika dilihat pada sijil nikah lama, corak pada sijil tersebut adalah sangat terhad berbanding dengan sijil nikah baharu yang mempunyai corak yang mengelilingi maklumat pasangan. Seterusnya, dapatan kajian bagi objektif yang ketiga. Bagi masyarakat terdahulu, adalah penting penjagaan sijil kahwin untuk memelihara sejarah keluarga. Sijil kahwin ialah dokumen yang merekodkan perkahwinan dalam keluarga. Kita boleh menjaga sejarah keluarga yang tidak ternilai jika kita menjaga sijil perkahwinan. Kepentingan penjagaan sijil kahwin yang seterusnya adalah untuk membuktikan status perkahwinan. Sijil perkahwinan juga merupakan dokumen sah yang membuktikan perkahwinan pasangan itu sah di sisi undang-undang dan agama. Akhir sekali, sijil kahwin juga akan menjadi warisan budaya jika kita mementingkan penjagaannya. Sijil perkahwinan akan membolehkan kita melindungi dan mewariskan warisan budaya Sarawak yang tidak ternilai. Kesimpulannya, sijil kahwin adalah dokumen penting dalam memelihara sejarah dan identiti keluarga serta membuktikan status perkawinan dan memastikan hak undang-undang pasangan serta anak-anak dipelihara. Oleh itu, penjagaan sijil kahwin yang lama maupun yang baru adalah harus diberi perhatian yang serius sebagai sebahagian daripada usaha untuk memelihara warisan bertulis Sarawak. Dengan melakukan tindakan ini, kita dapat memastikan bahawa warisan bertulis Sarawak dapat dijaga dan dihargai serta dapat ditetapi oleh generasi yang akan datang.